Kita akan mengundi besar kemungkinan dalam, saya ingat 4 minggu lagi lah. Hari ini 12 hari bulan Oktober. Besar kemungkinan kalau tengok kepada ucapan-ucapan Zaid Hamidi lah, yang betul-betul nak pilihan raya awal ni, paling nak Zaid Hamidi seorang lah. Dia daripada awal lagi sebut, dia kata UMNO bukan nak pilihan raya masa banjir, dia nak pilihan raya sebelum banjir. Jadi kita faham-faham, maksudnya dia dah susun semua. Besar kemungkinan pilihan raya kalau sebelum banjir, maksudnya sebelum pertengahan November. Jadi dia takkan cross 15 November. Besar kemungkinan daripada sekarang lah. Saya agak terkejut malam ini lah, sebab ialah kita kira nak kata pengumuman hari penamaan calon pun SPR belum bermesyuarat lagi. Tapi kita dah mula daripada awal kerana kita tahu bahawa proses untuk sampaikan maklumat, yakinkan rakyat, untuk kita rendah hati kepada rakyat, dia akan ambil masa yang panjang. Jadi memang kita dah mula daripada dulu. Cuma saya tak sangka malam ini, selepas lebih kurang 3 hari Parlimen dibubarkan, kehadiran pada malam ini, dalam pengalaman saya berkempen lebih sedekat, selalunya kita hanya nampak kehadiran macam ini dengan notis yang pendek dalam beberapa hari sebelum pilihan raya saja. Kalau dulu-dulu, hari-hari awal sebelum penamaan calon ini, kalau ceramah seperti ini, jumlah yang hadir tak ramai. Ini selalunya ialah semasa kempen dah panas. Jadi saya berharap ini gambaran awal yang kita dapat. Walaupun sebelum ini sukar dibaca, tapi kalau tengok kehadiran pada malam ini, kita tambah yakin sebenarnya rakyat Malaysia semua cerdik-cerdik insya-Allah akan pilih Pakatan Harapan dan PKR dalam pilihan raya kali ini. Yang ini yang selalu mendorong saya dan rakan-rakan semua agar percaya kepada sesuatu benda. Politik dia boleh bincang semua benda. Dia boleh tentu, kalau macam Zahid, seolah-olah dia boleh baca, kalau buat pilihan raya sebulan daripada sekarang, seolah-olah dia boleh baca, hujan tak turun, banjir tak jadi, semua okey. Kami tahu bahawa ahli politik dia boleh cakap apa, tapi yang paling cerdik bukan Perdana Menteri, bukan Ketua Pembangkang, bukan Wakil Rakyat. Yang paling cerdik ialah pengundi-pengundi orang biasa macam saudara-saudari. Sebab itu, saya tahu kalau saya ceramah, soalnya orang kata bongkar sana, bongkar sini, bongkar jugalah kan. Tapi saya nak bermula dengan perkara yang paling penting sekali. Tanggungjawab dan keistimewaan kita sebagai rakyat biasa untuk mengundi. Itu hak yang kita ada, yang akan ada kesan yang besar kepada kehidupan setiap orang. Hari ini, penduduk pelbagai kaum, ada yang Melayu, India, Cina, yang tua, yang muda, yang gemuk, yang kurus, semua ada. Bila pergi mengundi, selalunya kita tak sedar bahawa hasil daripada 2 jam kita beratur dan buang undi itu bukan saja ada kesan kepada kita untuk 5 tahun akan datang, tapi dia akan ada kesan hingga ke cucu cicit kita, saudara-saudara. Tambah kalau di Batu, di Sentul ni kan saya tengok. Bagi mereka yang menonton di luar, Parlimen Batu ni walaupun orang luar lah, saya orang Kemaman Terengganu. Kalau sebut Kuala Lumpur dulu ni, ingat semua orang kaya raya semua. Kalau yang Melayu semua style megah holding, duduk besar-besar, bangunan, kaya raya, pekerja ada 300,000.
Orang luar bandar semua ingat Kuala Lumpur ni semua orang kaya. Tapi kalau tengok malam ini dan realiti sebenar, kalau di tempat seperti Batu Sentul, kita ada orang Melayu pun yang miskin bandar dan dari dulu setinggan, sekarang kena duduk rumah kecil. Masa awal kita berkeluarga mungkin okey lah. Ada isteri seorang, anak mungkin 2 orang. Tapi makin lama anak dah besar, tiba-tiba anak juga kena duduk dengan kita. Kalau tak berhati-hati, silap-silap hari, bila anak dah kahwin, cucu pun kena duduk dengan kita. Realitinya saudara-saudari ialah kalau duduk di Kuala Lumpur, kita dikelilingi oleh bangunan tinggi-tinggi, besar-besar, cantik-cantik, mewah-mewah. Tapi kehidupan kita tidak berbeza banyak daripada Rosmah tak ada ni, kenapa? Mai. Dulu kalau saya sebut nama Rosmah, dia hilang. Realitinya, daripada kita muda, sebahagian besar rakyat biasa ni, sampai ketua, kita lemas dan tenggelam di tengah-tengah kemajuan Kuala Lumpur, bandar-bandar besar. Kita keluar, kita tengok kalau jam kereta yang besar-besar tu dan mewah, cukup mewah. Tapi kehidupan kita lebih kurang sama. Daripada 1 tahun ke 1 tahun, daripada kita mula berkahwin, sampai ada anak, sampai anak dah besar dan sebagainya. Adakah negara kita tak kaya? Adakah negara kita tak dapat sumbangan daripada kerja dan hasil usaha biasa macam saudara-saudari? Bangun pagi, keluar, buat kerja, balik, saban hari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Kerja demi kerja. Adakah kita cukup kerja? Sebab kalau kita tengok, kiri kanan maju saja. Sebab ialah sebab saudara-saudara. Negara itu jadi kaya atau tidak, hasil daripada pengurusan yang baik. Kekayaan negara itu kalau dia kaya pun, tapi kalau tidak diuruskan bukan saja dengan baik, tetapi dengan jujur dan amanah, dan yang paling penting dengan adil, maka negara boleh kaya, semua nampak bagus, tapi yang di bawah ni hidup makin miskin dan makin miskin. Sebab itu kita keluar mengundi, saudara-saudari. Saudara-saudari keluar mengundi bukan sebab nak tengok Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri.